Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sedang penonton sekalian, kita mulakan kalam bicara Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Surah Al-An'am juzuk ke-8 mulai ayat ke-125 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم. Benarlah kata-kata Allah yang maha besar. Tuan-tuan, ibu ayah, moga-moga dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin summa amma ba'd. Dan surah Al-An'am juzuk ke-8 ayat ke-125 Allah Subhanahu wa taala menegaskan فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, petunjuk kepada mereka, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka pintu hatinya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya kerana mereka mencari jalan kesesatan, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, wa hadza siratu rabbika mustaqima. Dan inilah jalan Tuhanmu, yakni jalan Islam yang betul lagi lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mau beringat, yakni insaf di atas segala kesilapan dan kealpaan mereka. Dan dalam ayat yang terakhir 127 yang kita bacakan tadi, bagi mereka yang beriman tadi, Allah Subhanahu wa taala menyediakan syurga Darussalam, iaitu tempat tinggal yang aman sejahtera di sisi Tuhan mereka, dan dialah penolong mereka disebabkan amal-amal yang baik yang mereka telah kerjakan selama ini. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, begitulah bila mana kita ingin melihat adakah kita ini mereka yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah ataupun tidak. Maka sifirnya, neraca timbangannya ialah bila mana ada kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja Islam, maka kita begitu senang untuk menerimanya. Kita senang untuk mendapatkannya. Kita akan cuba berlari-lari, mencari. Sejajar dengan tajuk kita, pahala yang tidak bernoktah. Kita akan mencari jalan bagaimana
untuk melakukan suatu pahala yang mana ia akan tidak terhenti walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 hari kita bersiaran, kita menceritakan bagaimana pahala-pahala yang tidak bernoktah yang kita lakukan, mungkin yang belum sempat kita lakukan. Maka dalam hadis sandaran kita ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, iza mata ibnu Adam ataupun iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah. Kita banyak membicarakan masalah sadaqatin jariyah dalam 2 hari yang lepas. Yang keduanya ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang memberi manfaat dengannya, dan juga wabnus salih ataupun wawaladun salih yad'u lahu, iaitu anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa mereka. Maka pada hari ini, hari terakhir kita membincangkan hadis ini, marilah sama-sama kita meninjau mana ada lagi ruang ataupun peluang untuk kita membina pahala yang mana tidak akan ternoktah pahala itu setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sedekah, sama ada ilmu, sama ada anak yang kita tinggalkan. Kalau sedekah kita telah banyak bincangkan, mungkin juga di sana ada yang kedapatan kita tak nampak apa sedekah yang sepatut kita laksanakan, kita lakukan supaya dia tidak bernoktah. Mungkin wakaf, tanah, masjid, rumah kebajikan, kipas di masjid, surau, aircon dan sebagainya. Mungkin juga kalau dahulunya kita membina tali air untuk pengairan. Daripada tali air itu juga kita menanam tumbuh-tumbuhan, pokok kayu yang mana boleh dimakan, hasilnya sama ada dijadikan ulam-ulaman ataupun buahnya dijadikan makanan dan sebagainya. Maka saya teringat bila sebut tali air, lebih kurang tahun 92 saya di Mesir. Kali pertama pelajar-pelajar Malaysia ditauzikkan, dipindahkan daripada Bandar Kahirah ke cawangan-cawangan Al-Azhar. Maka di antaranya ialah saya lah golongan terawal tahun 92. Jadi saya tinggal berhampiran dengan satu tali air. Jadi pensyarah tanya, "Ya Amardin, aina taskun?" Kamu tinggal kat mana? Saya pun terpinga-pinga nak jawab, tinggal dekat dengan tali air. Duk fikir, bukan semua bahasa Arab kita ingat, kita Melayu. Tak ingat, duk main hafal macam tu lah. Nak kata apa, tali air. Nak bagi pensyarah tu tahu. Sebab kita ni orang ajam, orang ajnabi, orang asing yang pertama kali pergi. Excited lah sebut. Dekat dengan tali air. Kalau bahasa Arab, tali ni hablun. Kalau air, mak. Anak askunu qaribun hablul mak. Pensyarah saya tengok, hablun mak, tali air. Aina taskun ya Qamaruddin. Qarib tu dekat. Hablul mak, tali air. 2 kali dia tanya, dekat dengan tali air. Hablun tali. Rupa-rupanya bukan orang panggil hablul mak. Bukan tali air, itu salah. Orang panggil majral miyah ataupun perjalanan air. Majra, tempat jalannya air. Jauh beza tu. Macam orang Arab pergi isi minyak tempat kita lah. Kita pun confident cakap Arab kan. Minyak dah habis. Nak cakap apa pun tak tahu. Apa. Last sekali pergi kat bisik kat telinga orang Arab tu. Sadaqallahul azim. Arab tu tengok. Mana pula aku bukan baca Quran. Contoh lah tak apa, dia confident badak macam tu. Dia buat confident dia. Macam saya pun buat confident hablul mak. Jadi saya teringat tu. Hablul mak itu ialah tali air. Jawapannya adalah salah. Sesalah-salahnya. Jangan buat hal. Jadi tuan-tuan, sedang penonton, ibu ayah sekalian. Dalam ayat yang kita bacakan tadi ialah di akhir ayat itu, iaitu apa yang kita kerjakan, amal-amal kebajikan yang kita telah kerjakan. Maka di antaranya ialah untuk menjadi pahala yang tidak bernoktah. Adalah ilmu yuntafi'u bihi. Ilmu yang boleh memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Ilmu itu diamalkan. Adakah hanya terhenti kepada ilmu agama sahaja ataupun tidak? Tak. Banyak lagi ilmu yang memberi manfaat. Sama ada ilmu duniawi yang memberi manfaat untuk melangkah ke ukhrawi. Maka juga sebagai ilmu yang memberi manfaat. Mana luas lagi. Mengenai ilmu
terlalu luas dan kita akan bincangkan dalam masa sejam yang masih ada kerana kita ada pemanggil yang pertama pada pagi ini insya-Allah. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya Ismail daripada 12 Brigade Workshop Camp Sungai Buloh. Okey, silakan. Ini yang satu soalan. Apakah benar Allah akan mengurangkan ganjaran pahala kepada sesiapa yang tidak ada perasaan sifat sabar ataupun redha? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ni Cik Ismail daripada 12 Sungai Buloh mengenai amalan kita yang tidak sulami ataupun tidak diselitkan dengan sifat sabar ataupun redha. Adakah Allah kurangi akan pahalanya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah suatu pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bis-sabr, dengan sabar. Apa maksud? Kita minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak sabar. Tak sabar. Kita minta hari ini, kalau boleh ya Allah, bagilah kesenangan, kekayaan kepada aku. Lepas minta, kalau boleh kita nak dapat terus. Nak tagih terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, Allah sayang kepada hamba-Nya, Allah sengaja biarkan hamba itu merengek-rengek macam seorang anak minta disusui oleh ibu dia. Sebab kebanyakan bila manusia itu diberi terus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang terdekat, maka dia akan lupa Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut semalam sedikit mengenai orang yang minta kerja. Dapat kerja, minta kerja, dapat kerja. Dapat kerja jadi khani je, tapi lupa dah Allah taala. Dapat kerja Allah bagi ujian untuk dia. Dia tak sabar dengan kerja yang dia ada. Excited dapat kerja, semayang dah. Seronok pergi hantar surat sana sini, Zuhur terlepas. Seronok pergi ambil surat semua sekali, pergi ambil paper dan sebagainya. Ikut arahan dan sebagainya. Baru kerja. Terlupa semayang asar. Nampak tak? Maknanya di situ, adakah dikurangi? Betul. Akan dikurangi kerana tidak ada sifat sabarnya dengan apa yang telah dia kerjakan. Begitu juga dengan redha. Dia terima, tetapi dia tidak ada keredaan. Tidak redha, seolah-olah dia menerima itu hanyalah pasrah kepada keadaan dan adab biasa, bukannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti akan dikurangi, seolah-olah dia tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah kurniakan, apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Baik, kita sambung semula kepada ilmu yuntafi'u bihi, ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Adakah ilmu agama atau selain daripadanya? Mana-mana ilmu yang boleh mendatangkan manfaat kepada manusia, sama ada hidup duniawi atau ukhrawi, maka dikira sebagai ilmu yuntafi'u bihi. Ilmu beri manfaat. Kalau sekarang ilmu IT, teknologinya, maka kita sebagai seorang ilmuwan agama mesti juga bermaklumat. Bukan sahaja integriti, berteknologi. Kena ada teknologi. Kalau orang sekarang dah pakai projektor LCD dan sebagainya, kita takkan nak pakai OHP zaman dulu lagi dah. Tulis-tulis letak padam, dah lambat dah. Maknanya ada benda yang duniawi boleh membawa kepada ukhrawi, maka itu disebut sebagai ilmu yuntafi'u bihi, ilmu yang boleh beri manfaat. Mana-mana ilmu yang boleh beri manfaat. Contoh mudah. Sekarang kita berada dalam siaran Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz, siapa yang mula-mula sekali yang merancang untuk mengadakan Tanyalah Ustaz? Kalau orang itu masih hidup, alhamdulillah. Katakanlah yang mencadangkan, orang yang mula-mula mempelopori Tanyalah Ustaz, dia cadangkan, dia buat kertas kerja dan sebagainya, diluluskan oleh pihak atasan. Dan dia dah tak ada, katakanlah dia dah tak ada sekarang. Dia dah mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala dia semenjak dia buat dan hingga sekarang, pahala itu berterusan walaupun dia dah tak ada. Kerana benda yang dia buatlah benda yang baik. Hatta orang yang pikul kamera, bawa pergi sana sini, apa jua sekalipun, walaupun dia hanya memegang seutas daripada tali kabel, maka dia juga akan dapat pahala berterusan walaupun dia telah tidak ada di dunia ini lagi. Itu mana ilmu yang boleh memberi manfaat kepada orang yang memberi ilmu tersebut.
Jadi kaedah untuk mendapatkan ilmu ni banyak kaedah dia. Di antara kaedah untuk dapat ilmu ialah kena tanya. Sebab al-ilmu khazain, Nabi kata. Ilmu ni ialah merupakan gedung. Merupakan satu gudang yang besar. Wa miftahu has-su'al. Dan miftahnya, kuncinya adalah pertanyaan. Jadi, fasalu yarhamkumullah. Maka Nabi kata, tanyalah, bertanyalah. Pasti kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi kesinambungan daripada persoalan daripada hadis ini. Insya-Allah saya akan huraikan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Insya-Allah jumpa lagi. Alhamdulillah bersua kembali. Tak ke mana-mana ya, dengan secawan kopi berada di depan TV. Baik. Nak sambung sedikit mengenai hadis Nabi tadi. Fasalu, maka tanyalah, yarhamkumullah. Bertanya itu akan beri rahmat. Siapa yang akan dapat kerahmatan? Sebab itu program tanyalah ustaz. Tanya. Mana apa jua yang kita rasa ingin tanya. Mungkin ustaz ni boleh jawab, tak boleh dapat ni, mungkin minggu depan ada orang tolong jawab. Bukan semua persoalan itu ada jawapan dia. Dalam kerangka ilmu yang kita ada, mungkin kalau tanya bab lain tak boleh nak jawab lah. Sebab tu bertanya mengenai tajuk yang kita berikan. Nak ceritanya ialah mengenai persoalan tadi. Jadi program tanyalah ustaz, orang yang mempelopori yang pertama pahalanya berterusan. Sebab disebut ni dalam hadis, jelas. Fasalu, maka tanyalah, yarhamukumullah. Dijamin akan dapat rahmat. Siapa yang akan dapat rahmat? Fa innahu yu'jaru arba'. Karena dia memberi keuntungan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, as-sa'il. Orang yang bertanya. Mungkin orang yang bertanya tu mungkin dia dah tahu sebenarnya. Tapi dia sengaja tanya supaya ramai lagi yang tahu. Dia dah tahu tapi biar ramai yang tahu. Dalam tanyalah ustaz, kebetulan pula hari cuti, sudah pasti ramai yang pakak-pakak nak tonton, nak tengok. Mungkin persoalannya mudah sahaja. Apa hukum orang yang meninggalkan sembahyang? Senang ya, hukumnya ada haram. Tapi mungkin ada di situ, ada selit bagaimana dia menjadi haram. Kenapa dia menjadi haram? Kenapa rukunnya 13? Kenapa sembahyang zuhurnya 4? Contoh, sebagai contoh. Jadi beruntungnya as-sa'il. Dapat rahmat yang pertama ialah orang yang bertanya. Jadi para pemanggil, saya sebut pengkola itu orang yang pertama akan dapat rahmat. Kerana dia bertanya untuk menghuraikan kejahilan manusia. Tugas menghilangkan kejahilan manusia adalah tugas yang wajib. Jadi dia bertanya, dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wal muallim. Itu orang yang menjawab, guru yang menjawab. Kalau sekarang ni saya jawab. Mudah-mudahan jawapan itu mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pahala yang berterusan. Yang bertanya dapat pahala berterusan walaupun dia dah tak ada dah. Dia ingat, soalan ni ada pakcik dulu tanya lah, contoh. Dia dah tak ada dah, contoh. Begitu juga jawapan yang saya berikan, mungkin lepas ni saya dah tak ada. Tapi jawapan itu diguna pakai dan betul orang pun beramal. Walaupun saya dah tak ada, tapi saya masih dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya menghuraikan kejahilan manusia dengan jawapan yang betul berlandaskan syariat Islam, Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. 2. Yang ketiga, wal mustami'un. Golongan yang ketiga iaitu pendengar. Dia tak tanya, dia tak jawab. Cuma dia dengar je. Dia dengar orang tanya, ustaz kutip paku atas jalan ni, pahala yang berterusan sampai mati ke ustaz? Saya pun jawab, ya pahala berterusan. Bukti dia, ada seorang lelaki yang berada dalam syurga yang Nabi sebut dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kerana menghilangkan duri di jalanan. Dia duduk dalam syurga, bebas nak pergi mana-mana tingkatan syurga. Hebatnya dia. Maknanya, duri zaman Rasulullah mungkin sekarang paku di jalan raya. Ada paku, ada kayu dan sebagainya. Kita pun perlahankan kenderaan berhenti dan sebagainya, kita buang benda tersebut. Menyebabkan selamatnya ramai manusia untuk pergi kerja, untuk pergi ibadat dan sebagainya. Maka orang yang mendengar juga mendapat rahmat. Tapi tahap 3. Yang pertama tahap 1. Yang kedua, yang menjawab. Yang ketiga, yang dengar. Tukang dengar je. Dia nak soal, aku telefon tak dapat. Aku nak tunggu lama-lama, habis bil. Aku nak jawab, aku bukan ustaz. Jadi aku dengar pun tak apalah. Sekurang-kurangnya dengar. Sekurang-kurang.
Macam pakcik tanya semalam, sebab dia tak ada panca indera, mata dah tak nampak sebagainya. Maka dia menggunakan panca indera yang lain. Dia hanya mendengar saja. Dapat tahap 3. Tapi masih lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah keuntungan yang keempat yang akan dapat? Tunggu sebentar sebab ada panggilan yang keluar pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Siapa bertalian? Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Ya, ya. Saya Encik Abdul Halim bin Abdullah dari Persiaran Perak, Pulau Pinang, Ustaz. Ya, ya, silakan. Sihat, Ustaz? Ya, ya. Alhamdulillah. Ni saya nak tanya tentang 2 soalan, Ustaz. Ya, ya. Yang pertama, ayah saya meninggal. Kita buat tahlil kan, baca Yasin. Ya, ya. Ada orang kata tak sampai, Ustaz. Hanya anak-anak saja yang doa sampai. Soalan yang kedua, macam kita ada duit lebih, kita beli sejadah. Kita wakafkan untuk surau. Ya. Niat pahala untuk bapak kita sampai dah, Ustaz. Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan best. Best. Better best. Good, better best. Bukan good, guda-gudas. Itu lama punya. Good, guda-gudas. Itu kena rotan tu. Good, better, best. Best. Soalan ni banyak ditimbulkan ni juga dah sebelum-sebelum ni. Orang duk tanya pahala yang kita buat untuk ibu bapa kita ni sampai ataupun tidak. Kesian. Bila mana ada orang yang memberi maklumat lah. Beri maklumat. Pahala ataupun bacaan yang kita baca kepada si mati tak sampai. Jadi orang pun nak baca, malas nak tahlil. Tahlil tu, dalam tahlil tu sendiri ada bacaan ayat suci Quran, adanya ingat Allah, menyucikan Allah dan sebagainya. Tapi kata pahala tak sampai. Yang sampai hanya pada anak sahaja. Mungkin bersandarkan kepada hadis yang ketiga tadi. Maksudnya yang ketiga disebut wa ibnus salih ataupun wa waladun salih yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan untuk ibu bapa dia. Ginilah tuan-tuan. Masalah sampai ataupun tidak urusan atas. Bukan urusan orang atas bangunan, bukan. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menguruskan. Kita tengok macam ni je lah. Mudahnya. WhatsApp. Apa lagi? Twitter. Telegram, Instagram dan yang rakan-rakan sewaktu dengan gram-gram yang ada tu. Anak kita duduk di mana negara, kita hantar dia boleh sampai. Gambar boleh nampak. Itu teknologi yang dibuat oleh manusia, yang mana manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah orang yang baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kalamullah, menyucikan Allah, membesarkan Allah, tak sampai kepada makhluk yang Allah ciptakan? Kita fikir, sampai ke tidak? Secara logik akal, kita pun boleh menggunakan logik segi akalnya. Maka siapa yang buat tahlil, tak kira lah anak sendiri, jiran, tetangga dan sebagainya, silakan buat. Masalah pahala sampai atau tidak, kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak sudah pasti. Anak sudah pasti. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW mengenai anak yang soleh ini, bila mana para sahabat duduk sekeliling Nabi, datang satu kumpulan daripada Bani Salamah. Dia tanya, ya Rasulullah, orang tua aku dah meninggal. Ada tak apa-apa lagi yang boleh aku lakukan kepada orang tua aku? Nabi kata, na'am. Na'am. As-salah alaiha wal istighfaratu lahuma. Maknanya sembahyang ke atas dia. Macam mana sembahyang ke atas ibu bapa? Macam mana istighfar ke atas ibu bapa? Macam tadi lah. Dia kata dia beli sejadah, sedekahkan untuk pahala kepada orang tua dia. Sampai tu, insya-Allah dia akan sampai. Dia akan sampai pahala sebut tahlil, bacaan Quran akan sampai. Cumanya daripada orang lain itu ada khilaf, ada perbincangan para ulama, ada tak sampai dan sebagainya. InsyaAllah saya akan kupas lagi mengenai anak yang soleh kerana kita ada pemanggil yang ketiga pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz. Ya, ya. Hari ni cerita tentang pahala tidak bermuktah kan? Siapa talian? Saya Puan Safiah Lajis daripada Hulu Langat. Okey, Puan Safiah. Saya nak cerita sekarang ni, saya nak kira keadaan di dalam yang saya hadapi lah. Okey. Apabila kita kembali kepada Allah nanti, penciptanya, dengan membawa pahala yang banyak, kita kumpul di dunia. Ya. Tetapi di akhirat, Ustaz, mungkin kita menjadi seorang yang muflis. Ya. Ada. Saya nak cerita pun, tapi saya tak reti macam mana nak cakap. Sebab apa? Orang yang membuat perkara yang menegur orang ni, Ustaz, dia sedangkan dia berilmu banyak tau, Ustaz. Ya. Dia tak kali dia tegur,
ada je kawan-kawan yang tak suka. Kita memang tak suka pun. Lepas tu bila cerita je cakap dia dah berkursus dah 3 bulan kursus apa ni, tapi teguran dia sampai menyakitkan hati kawan-kawan. Lepas tu ada yang meninggalkan majlis, yang tak datang-datang lagi bila ditanya sebab dia tak suka sipulan tu. Okay. Lepas tu Ustaz, yang kata apa ni, alah, macam mana nak cakap ni? Dia masuk ke hati, dia mencerca kita. Kita ni memanglah bukan semua orang Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Macam saya memang tak cantik. Tapi saya bersyukur kerana saya tidak cacat. Kepada orang yang, kenapa orang yang memandang kita tu tak puas hati dengan kejadian yang Allah jadikan. Itulah kita menghadapi cermin tu, saya menghadapi cermin. Saya tak pernah cakap yang tak bagus. Sedangkan saya selalu mengatakan Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluki. Tapi kenapa orang-orang yang macam ini, yang banyak ilmu, yang boleh mengatakan kawan-kawan macam sampai menyakit hati kawan dengan body yang tak cantik lah, yang begitu beginilah, kenapa dia boleh sanggup bercakap macam tu? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar daripada akak kita, insya-Allah. Saya akan kupas jawapannya selepas ini. Jangan ke mana-mana, insya-Allah jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah. Bersua kembali kita dengan persoalan yang ditimbulkan oleh akak kita tadi mengenai orang yang berilmu memandang remeh ataupun seolah-olah mencela kawannya sendiri dengan nasihat-nasihat ataupun dengan sindiran-sindiran yang menyakitkan. Contoh dia lah tu, disebut panjang lebar tadi sebagai rumusan yang begitulah. Baik, kita lihat kepada satu hadis Nabi SAW mengenai manusia yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan muflis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika mana para sahabat berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya para sahabat, adakah kamu kenal siapa muflis? Man humul muflis? Siapakah golongan yang muflis itu? Maka qalu, para sahabat kata, al-muflis ini ialah man la dirhamun. Orang tak ada duit lah. No money, no fulus. Orang tak ada duit. Wala mata, dan tidak ada harta. Itulah orang muflis. Nabi kata, dah, bukan. Orang kembali kepada Allah nanti di hari akhirat. Kita nak banding, nak relate dengan persoalan tadi. Dia kembali kepada Allah di hari akhirat bisolatin. Sembahyangnya banyak, cukup sembahyang. Wasyamin, puasa cukup, bahkan ada puasa sunat. Wa zakatin, bayar zakat lagi. Tetapi apa yang dia datang juga di samping sembahyang, di samping puasa, di samping zakat dan lain-lain perbuatan baik dia, apa yang dia datang sekali? Wa ya'ti waqad syatama haza, dia menyumpah seranah orang ni. Wa qazafa haza, dia juga menuduh orang. Dia semayang, dia tuduh orang. Dia semayang, dia kata kat orang. Apa lagi disebut oleh Nabi SAW? Wa akala malar riba, makan harta riba. Dia buat juga semayang, dia buat riba, dia bedai juga. Wa safaka damaan, dan juga melelehkan darah. Safaka ni macam berbunuh-bunuhan. Sehingga berdarah-darah. Dan banyak lagi yang dibuat. Wadarabah haza. Panjang Nabi cerita kepada para sahabat. Sembahyang datang sempurna. Puasa sempurna. Zakat ada. Tetapi waktu yang sama dia sumpah orang. Dia tuduh orang. Dia belasah orang. Dia pukul orang. Apa Nabi kata? Fayu'ta haza min hasanatihi. Maka diberikan orang ni. Haza maksudnya orang yang dia tuduh. Orang yang dia hina. Orang yang dia keji. Maka diberikan kepada orang-orang ini hasanati, segala pahala kebajikan daripada puasa dia, daripada zakat dia, daripada semua yang dia buat tu diberikan kepada haza-haza tadi. Yang dia tuduh, yang dia keji, yang dia hina, semua sekali akan diberikan. Pahala kita ni diberikan kepada orang yang kita kata. Pahala mana? Pahala puasa. Pahala zakat. Walaupun pahala kita ni memang berterusan, tetapi oleh kerana ada benda yang kita buat yang lebih besar lagi, kita kata ke orang, kita tuduh orang, kita pukul orang, kita jatuhkan maruah orang, kita alihkan darah orang dengan tidak sebenar dan sebagainya. Haza wa haza, orang ni kita bagi banyak ni pahala, orang ni kita bagi banyak ni pahala, sehingga kata Nabi SAW, fa in faniyat, kalau dah tak habis dah,
Fana ni maksudnya binasa, habis dah hasanatihi. Pahala yang ada, pahala puasa habis, pahala zakat habis, pahala sedekah semua dah habis. Maka kata Nabi SAW, ukhiza min khatayahum. Maka diambil daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang yang kita tuduh, orang yang kita tampar, orang yang kita belasah, orang yang kita malukan dia dahulu. Ambil dosa dia orang, letak di atas bahu kita. Faturihat alaihi. Maka diletakkan di atas bahu ataupun atas jemala, kepala orang yang semayang, tak ada yang puasa. Kemudian summaturiha finna. Kemudian dia dicampurkan dalam neraka. Sebab pahala dah tak ada, dosa orang dia himpun balik. Nah ni kok. Kita lihat. Kalaulah dia sindir kita, dia kata, alah muka tak cantik lah. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Mungkin pandangan dia kata kita tak cantik, tapi orang lain cantik. Bukti dia, kain di pasar sentiasa habis. Kita orang yang pertama beli, ini tak cantik. Baling. Kita ambil. Tapi last sekali, sebelum hari raya, habis. Yang mana kita kata tak cantik. Yang anak kita kata tak cantik, ada orang lain kata cantik. Maka pandangan dia keji kita, dia cemuh kita, dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan muflih. Walaupun dia seorang ilmuwan, seorang agamawan dan sebagainya, oleh kerana dia tuduh, dia kata ke orang dan sebagainya, menyebabkan pahala dia habis diberikan kepada orang yang kena tuduh, dan juga dosa orang yang dituduh itu dikembalikan kepada orang yang ada agama tadi, orang yang hebat semayan tadi, kerana dia telah melakukan kesilapan yang besar dalam kehidupan dia. Dia tak faham. Sebab dia belajar, mungkin dia belajar agama, tak semuanya dia boleh amalkan dalam keadaan dia belajar sahaja. Ada yang belajar mendapatkan syahadah untuk bekerja, bukan untuk dapat ilmu. Sebab itu yang paling baik sekali ialah ilmu itu kita dapat, kemudian kita amalkan. Lepas amal itu, orang yang tahu ilmu sampaikan kepada dia. Itu yang paling baik kaedah ilmu. Sebab tu bila dengan soal jawab tadi, maka orang yang pertama yang bertanya akan dapat kerahmatan, orang yang menjawab kerahmatan, yang mendengar, dan yang keempat ialah wal muhibbul lahun, orang yang cinta kepada penyoal, orang yang cinta kepada yang menjawab, orang yang suka kepada yang mendengar, akan program tersebut dia juga mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan masalah orang keji dan sebagainya itu ialah individu itu sendiri, walaupun dia ada ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan muflis, sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya kita ada pemanggil seterusnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa talian? Ini Norma daripada Kelantan. Okey, silakan. Ni macam ni Ustaz. Ya. Ada nak tanya soalannya. Ni adakah sedekah ataupun derma orang yang berhutang tu diterima oleh Allah? Yes. Ya, sebab risau juga kalau ada hutang, kalau kita belum apa ni, ialah sama ada dibolehkan ataupun tak kena selesai hutang dulu baru boleh bersedekah ataupun menderma. Ya. Terima kasih Ustaz. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The best question. Bukan best seller, best question. Ada hutang boleh sedekah ke tidak? Ada hutang boleh sembahyang sunat tak? Hutang sembahyang fardu yang kita tinggal kadang-kadang tertinggal, kadang-kadang sengaja tinggal tak? Adakah boleh buat sembahyang sunat? Soalan kita soal balik. Dalam kita buat sembahyang sunat, sembahyang fardu yang kita tinggal, itu lebih wajib kita qada. Kita gantikan, kita bayar balik hutang tersebut. Jadi mana yang nak dahulukan? Dua-dua kena seimbang. Soalan yang kedua, orang yang ada hutang, boleh kita buat haji, buat umrah. Contoh, supaya kita boleh buka minda kita pada pagi ni. Jadi dalam persoalan tadi, kalau kita masih ada hutang sembahyang contohnya, yang kita kena ganti, wajib ganti, sebab kita tinggal dalam masa sejarah silam kita tinggal. Dalam waktu yang sama, sunat kita kena buat juga. Adakah dia terima? InsyaAllah dia terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sedekah. Sedekah yang kita nak buat, hutang masih ada. Kita hutang tak banyak lah, dalam 1 juta. Tak banyak 1 juta. Jadi pada hari Jumaat, nak sedekah ke tak? Kita fikir balik. Sedekah masjid RM1. Hutang ada 1 juta. Tak boleh sedekah. Agak-agak lah. Sampai umur berapa boleh bayar 1 juta hutang? Minggu depan habis? Belum. 2 tahun tak habis. Sampai pencen. 5 kali pencen.
Sampai bila kita tak akan dapat bersedekah di jalan Allah? Kalau kita fikir nak habiskan hutang. Sebab itu, hutang wajib juga dibayar, sedekah kita teruskan. Adakah diterima? InsyaAllah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kena dahulukan? Sudah pasti dahulukan yang wajib, iaitu hutang. Cumanya kalau hutang yang terlalu banyak, macam contoh tadi, banyak sangat hutang, takkan boleh bayar dalam waktu yang singkat. Tapi waktu yang sama, kita juga perlu kepada pahala-pahala yang lain. Di samping hutang tersebut, kita mintalah doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Kalau aku ada hutang, untuk aku lansaikan. Kenapa nak berhutang banyak-banyak? Ikut kemampuan lah. Ya, berhutang yang boleh ni sebuah rumah dengan sebuah kereta ya. Rumah yang kedua tak boleh berhutang dah. Kereta yang kedua tak boleh berhutang dah sepatutnya. Takut nanti ada benda lain, hak lain yang kita tak boleh tunaikan kerana kita berhutang. Mungkin hak zakat. Hak zakat sepatutnya kita boleh mengeluarkan zakat, tapi oleh kerana ada 2 kereta dan ada 4 rumah, menyebabkan kita tak boleh nak keluarkan zakat, tak boleh nak sedekah sebab terpaksa kena bayar hutang tersebut. Walaupun sistem yang kita buat, perbankan itu Islamik dan sebagainya, tapi kita tengok yang aulawiyat, yang sepatut kita dahulukan, kita kena dahulukanlah. Dan jadi akak yang bertanya tadi, mudah-mudahan mendapat pencerahan. Maknanya hutang itu perlu juga kita lansaikan, dan derma ataupun sedekah juga kita laksanakan sejajar. Tapi kita sepatutnya dahulukan. Kalau sama-sama RM1, katalah hutang ada RM1, juga nak sedekah juga, ada anak yatim datang rumah kita bagikan yang RM1 dulu bayar hutang. Sebab sama je hutang dengan sedekah yang sunat tadi. Tapi kalau banyak sangat hutang sampai tak boleh nak bayar dalam masa setahun 2 tahun, kalau orang minta derma, fisabilillah, minta sejadah, kita pun nak juga buat fisabilillah, maka buatlah. Beli sejadah, letak di masjid, beli air ke ataupun filter dan sebagainya, letak pendingin air untuk disurah dan sebagainya, kita letak ikut kemampuan kita. InsyaAllah mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal kita yang tidak bernoktah. Baik, tuan-tuan sedang penonton, mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak sambung sedikit yang semalam yang saya janjikan ada. Nabi sebut, Nabi sindir kita. Wahai manusia, badiru bil amal sab'an. Bersegeralah kamu untuk beramal itu sab'an. Hal yantaziruna illa. Adakah mu nak tunggu 7 perkara ni datang baru mu nak beramal? Itu maksud bahasa sindiran yang Nabi beri. Bahasa yang halus. Bahasa sindiran. Maka badiru bil amal. Yang pertamanya Nabi sebut kepada kita ialah mu nak tunggu faqran munsiyah. Kamu nak tunggu kefakiran yang akan melalaikan kamu, baru kamu nak beramal. Nak tunggu kefakiran. Sebab kefakiran ini boleh membawa kepada melalaikan. Sebab kita nak fikir, Allah, macam mana aku nak dapatkan duit? Macam mana aku nak bayar kereta? Macam mana nak bayar tuition anak? Dia melalaikan kita. Masa tu baru kamu nak ingat Allah Ta'ala. Nabi sindir kita. Kau jangan tunggu kefakiran yang akan melalaikan kamu. Kamu baru nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum datang kefakiran, sebelum datang kemiskinan, sebelum datang kepapaan, dan keadaan kita yang ada sekarang, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah berikan kepada aku sekarang ialah untuk ni, nafkah anak, untuk kereta, untuk ni. Kita dah ambil kira. Jangan tunggu sampai kefakiran. Yang kedua, Nabi sindir kita, au ghinan mutriyah. Atau kamu nak tunggu kekayaan yang akan menzalimi kamu. Kadang-kadang bila menjadi kaya ni, Allah, tuan-tuan sayang, tuan-tuan. Nak keluarkan zakat daripada 500,000 simpanan. 500,000, 2.5%, 1/40 nak keluarkan. Sayang, bila banyak. Kalau kata 10,000, kita ambil 2.5, baru 250 lah. 250. Tak sayang sangat. Tapi kalau dah 1 juta, 2.5. 250,000 atau 25,000 lebih kurang kiraannya. Macam mana? Begitu sayang. Kamu nak tunggu kekayaan yang akan yang akan menzalimi diri kamu, baru kamu nak beramal. Badiru bil amal. Segera. Jangan tunggu kekayaan yang melimpah ruah. Kadang-kadang tunggu kekayaan melimpah ruah, jutawan dan sebagainya. Nah, sekarang kita bangga dengan jutawan-jutawan yang ada. Kita tak sebut nama pun tak apa. Mana jutawan-jutawan yang ada, dermawan-dermawan yang ada sekarang, alhamdulillah, fi sabilillah, rumah anak yatim, madrasah, masjid, surau, dia infak fi sabilillah. Silakan, alhamdulillah. Jadilah jutawan yang dermawan. Bagaimana Abdurrahman bin Auf,
sahabat Nabi, seorang jutawan yang besar. Isteri baginda Khadijah sendiri jutawan juga. Milioner dan sebagainya. Jadi jutawan tak apa. Tapi jangan sampai dia mutghiyah. Dia akan merosakkan kita, menzalimi diri kita sendiri. Nabi sini kita yang ketiganya ialah maradun mufsida. Jangan kamu tunggu sampai kesakitan ataupun sampai kegeringan ataupun sampai derita yang akan merosakkan kamu. Baru nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada lagi 4 perkara yang Nabi sindir kita. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah. Bersuara kembali. Tanyalah Ustaz, pahala yang tidak bernoktah. Kita nak sambung sedikit mengenai 7 benda yang Nabi sindir kita tadi. Jadi yang ketiga dan yang keempatnya ialah dia dah sebut dah semalam, iaitu waharaman mufnida, iaitu tua yang menyanyukkan. Nak tunggu tua nyanyuk baru nak beramal. Itu sindiran Nabi. Ada lagi 3. Sebelum 3 ada pemanggil kita. Siapakah yang bertuah pada pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kamaluddin yang dimuliakan saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur, Pekan Pahang ya. Ya insya-Allah. Terus kepada soalan saya Ustaz ya. Ya. Semua orang inginkan pahala yang banyak Ustaz. Dan pahala juga yang kita yang kita cari di muka bumi ini untuk bekalan kita di sana Ustaz ya. Begini Ustaz, bagaimana cara untuk kita terus maintain Ustaz untuk mendapat pahala yang banyak dan pahala itu tidak hilang begitu saja kerana kita takut jadi muflis sebagaimana Ustaz yang sebut tadi, banyak kita buat tapi sampai sana tak ada apa yang tinggal Ustaz. Harap mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini kepada semua penonton TV9. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Umar, kita boleh panggil Haji Umar pun boleh panggil, Abang Umar pun boleh panggil. Ini penonton setia, pengcaller kita yang paling setia setakat ni, boleh bagi 5 bintang. Alhamdulillah. Bagaimana kita nak maintain pahala, takut nanti rosaknya pahala. Pahala banyak macam tadi dah, takut jadi muflis. Nak maintain macam mana? Maintain, kita ingat balik yang hari awal kita dah bagi tahu, ingatlah musuh-musuh kita. Musuh-musuh yang sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan kita. Sama ada orang mukmin yang berdengki kepada kita, sama ada orang munafik yang sentiasa membenci kita, ataupun orang kafir yang sentiasa nak membunuh kita, ataupun syaitan yang sentiasa menyesatkan kita, ataupun memang nafsu kita yang sentiasa bermusuhan dengan keimanan kita. Maka kita lihat daripada situ, kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti yang pertama ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita akan dapat pahala, banyak pahala. Tetapi bagaimana pahala itu dapat terhapus, terpadan dan sebagainya. Terlalu banyak sebenarnya bagaimana pahala itu terhapus. Contohnya ialah apabila seorang itu murtad, seorang itu keluar daripada agama Allah, seorang itu tergugur syahadah mereka, rukun syahadah, tapi terbatalnya syahadah kerana mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, waliya'zubillah, minta jauh. Bagaimana syirik? Sama ada syirik kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat Allah, pada perbuatan Allah, dan juga pada af'al, perbuatan Allah, pada sifat Allah, pada zat Allah itu sendiri. Sebab itu jangan kita berfikir kepada zat Allah. La tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah. Berfikir kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah yang menjadikan makhluk dia tu. Kita fikir bagaimana Allah menjadikan bumi yang tidak ada langit, tak ada tiang, bumi yang begitu indah dan sebagainya. Bagaimana Allah jadikan, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap maknanya kita lakukan ibadat itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqamah. Ingat musuh-musuh tadi kita hindarkan, kemudian kita cuba elakkan, jangan kita runtuhnya keimanan kita dengan sebab syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pahala yang terhapus dan dosa yang berterusan, mungkin kita akan buat satu program yang lain. Mungkin tanyalah ustaz juga, kita akan bagi tajuk dosa yang berterusan ataupun dosa yang tidak ternoktah, bagaimana terbatalnya pahala-pahala yang telah kita laksanakan. Baik, kita ada 3 lagi benda yang disindir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi kata mautan mujhiza, kamu nak tunggu kematian yang akan melenyapkan diri kamu. Nak tunggu mati nak sampai baru kamu nak beramal. Sindir Nabi,
awil dajjal, ataupun nak tunggu dajjal datang. Fasyarru ghaibun yuntazar, itulah benda gaib yang dinantikan. Kamu nak tunggu dajjal datang baru nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali Nabi kata awis saah, atau nak tunggu kiamat datang. Fas-sa'atu adha wa amarru. Ingatlah, maka sesungguhnya saah, kiamat itu ialah amat dahsyat dan amat pahit rasanya. Maka jangan tunggu sampai kiamat. Jangan tunggu sampai dajjal datang. Jangan tunggu sampai tua yang menyanyukkan. Jangan tunggu sampai kematian yang hampir kepada diri kamu baru nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, beramallah kamu ketika kamu dalam keadaan muda, masih lagi ada kekuatan, masih lagi ada kesihatan, masih lagi dalam keadaan kesenangan, masih lagi ada kelapangan sebelum kesibukan, dan masih lagi ada hayat di kandung badan. Maka kita beramallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu amalin fihi ta'atillah huwal ibadah. Setiap amalan yang ada dalam amalan itu ketaatan kepada Allah, itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejajar dengan kejadian manusia, kejadian insan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia itu melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku. Maka kita abdikanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, kita kembali dalam keadaan kita suci bersih, dalam keadaan pahala yang melimpah ruah, dan kita senang untuk mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejajar dengan apa disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafiza an ummati 40 hadisan faqad wajaba syafaati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, para siapa yang menjaga hadisku ke atas umatku, baca hadis dengan perawinya, dengan matan dan sebagainya, dengan betul dan sebagainya, maka aku tetapkan baginya syafaat aku di hari kiamat nanti. Indahnya tuan-tuan, kita ingat hadis Nabi, kita amalkan hadis Nabi, kita lakukan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kita amalkan semampu kita mungkin, maka kita menjadi insan yang terbaik untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pahala kita yang berterusan walaupun kita telah tidak ada lagi di dunia ini. Maka lakukanlah yang terbaik, sedekah jariah, ilmu yang beri manfaat kepada insan, dan tinggallah anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuk kebajikan kita. Kalau kita tak ada anak, memang kita tak ada rezeki anak, kita didiklah anak orang lain menjadi anak yang soleh, juga kita seperti mendapat anak yang soleh. Walaupun kita tak dapat anak, walaupun kita belum berkahwin, tapi didik anak orang lain menjadi anak yang soleh, juga kita mendapat anak yang soleh. Mudah-mudahan sepanjang 3 hari kita bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, pahala yang tidak bernoktah, biarlah pahala yang kita lakukan, kita menjadi orang yang paling cerdik sekali, iaitu orang yang beramal untuk hari esok. Bukan hanyalah mencari hari ini sahaja, tapi tidak memikirkan untuk hari besok, iaitu hari kemudian bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa, ibu ayah sekalian, moga-moga kita sentiasa diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, Engkau pemurah ya Allah, Engkau penyayang ya Allah. Engkau menyayangi kami ya Allah melebihi sayangnya bapa kami kepada kami ya Allah. Engkau maha baik ya Allah terhadap kami ya Allah. Baiknya Engkau ya Allah. Engkau beri kami sesuap makanan, setitis minuman walaupun kami sering melakukan dosa kepadamu ya Allah. Baiknya Engkau kepada kami ya Allah. Maka dengan kebaikan Engkau ada ialah ampun segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup lebih-lebih lagi telah kembali ke hadrat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau biarkan kami mentadbir uruh diri kami sendiri ya Allah, tanpa pengawasan daripada-Mu ya Allah. Sudah pasti kami akan sesat ya Allah. Maka jangan Engkau lepas pandang kami ya Allah. Begitu juga ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah, tunjukkanlah pemimpin negeri dan negara kami ya Allah di atas jalan kebenaran ya Allah. Jangan Engkau biarkan ya Allah mereka mengurus takbir kami ya Allah dengan perasaan diri mereka sendiri ya Allah, tanpa pengawasan penunjuk daripada-Mu ya Allah. Maka kami akan hancur, akan sesat ya Allah.
Tunjukkanlah kami jalan yang benar ya Allah, jalan yang lurus ya Allah, jalan yang diridai oleh-Mu ya Allah, kerana kami ya Allah mengharapkan redha dan rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah, terimakanlah ya Allah doa-doa hamba-hamba-Mu ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kami ya Allah anak isteri yang saleh dan salihah ya Allah, yang menyejukkan mata hati kami bila melihat kepada mereka ya Allah. Mereka menutup aurat-aurat mereka ya Allah, mereka menjaga kemuliaan diri mereka ya Allah. Kami tidak berada di samping mereka ya Allah. Tenangnya hati kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim ya Allah. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers to the questions that I don't yet know.